Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. So kita teruskan kembali bab ini. Lebih ada sikit lagi nak habis bagi bab ini, which is taburan kebarangkalian. Okey, kalau sebelum ni kita stop sebelum nilai mean, variance dengan sistem piawai. So hari ni kita masuk yang ni lah. Alright. So first of all kita tahu jika suatu pembeli ubah rawat diskrit X bertaburan binomial, okey, kita klasifikasikan sebagai X, B and P. So maka nilai jangkaan atau mean, okey, mean ni simbol dia mu macam ni bagi taburan ini ditakdirkan sebagai jumlah hasil darab X dengan kebarangkalian. Okey, apa ni cikgu tak faham, okey, tak apa, abaikan yang ni. Yang pentingnya adalah sini. So kita boleh rumuskan bahawasanya mean ialah N darab dengan P. Kemudian sisian piawai, simbol sisian piawai adalah ini. Macam alpha macam tu kan. Tapi dia bukan alpha sebenarnya. Okay. So variance kuasa 2. So bezanya kalau diberi sisian piawai kita boleh puncakan kuasa 2 yang inilah. Itu kaitannya lah. Okay. So ingat balik siapakah N. Okay. Siapakah P. Siapakah Q. Okay. N. Cik record balik. N ialah bilangan percubaan kita. Okey, percubaan kita. Kemudian P apa dia? Okey, bilangan kejayaan. Okey, so bilangan kejayaan, kebarangkalian kejayaan kita berapa. Okey. Kemudian Q kita, okey, dia adalah kebarangkalian bagi kegagalan. Okay, kegagalan. Okay, kedua-dua refer ni refer kepada kebarangkalian. Okay, ni refer kepada kebarangkalian. Okay, tulisan cikgu minta apa nak elok lah. Okay, so nak dapatkan Q kita tahu satu tolak dengan P. Okay, sebab P tambah Q adalah 1. Okay, alright, so kita bertengok pada Jati diri 5.8 soalan nombor 3 dulu. Cikgu tengok nombor 3 dulu Dah lama tak menulis, tulisan cikgu tak elok sangat. Okey. So yang dikata terdapat 5,000 orang penduduk di rumah di sebuah kampung. Didapati bahawa 8 daripada 10 orang penduduk kampung itu memiliki jalur lebar di rumahnya. So cari mean. So dia nak mean, variance dan sisian piawai bagi penduduk yang memiliki jalur lebar rumahnya. So first of all kita identify dulu siapakah 5,000 tu. So dia kata terdapat 5,000, maksudnya 5,000 ini refer kepada N lah. So N kita 5,000. So kemudian kata didapati bahawa 8 daripada 10. So 8 daripada 10 itu adalah kejayaan kita sebab memiliki jalur lebar di rumahnya. So ini adalah P ataupun dalam desimal kita boleh state sebagai 0.8. So bila kita tahu 8 per 10 ataupun 0.8 itu adalah P, automatically kita boleh dapatkan Q, which is Q kita tahu 1 tolak dengan 0.8. So kita akan dapat 0.2 lah untuk Q. Okay. So yang pertama tadi dia kata minta mean. Okay, mean kita tahu rumus kita adalah NP. So makanya kita darablah. N kita adalah 5,000. So P kita adalah 0.8. So kamu akan dapatlah jawapan, which is iaitu 4,000. Okay. Alright, so itu mean. Kemudian dia kata nak cari variance. So variance ni kita punya rumus ni, which is NPQ. So N kita dah tahu 5,000. P pun kita tahu adalah 0.8. So Q pun kita tahu 0.2. So tolong cikgu kira lah berapa kamu akan dapat sini. Okay. So bila kamu dah dapat variance, makanya untuk dapatkan sisihan piawai kita puncakan kuasa 2 saja yang kita dapat. Okay, sebab kita punya NPQ kita dapat dah, maksudnya untuk dapatkan sisihan piawai
Maksudnya punca kuasa 2 NPQ. So puncakan kuasa 2 yang nilai ni. So kamu akan dapatlah jawapan dia berapa. So tolong cikgu kira berapa kamu akan dapatlah. Okey. Okey, kemudian kita tengok yang nombor 4. Okey, nombor 4. So kita tengok dia kata dalam satu kajian didapati bahawa 3 daripada 5 orang lelaki dewasa gemar menonton perlawanan bola sepak. So bila dia kata 3 daripada 5, so automatically dia adalah kejayaan. So which is P yang menonton bola sepak adalah 3/5 sebab 3 daripada 5. Okey, dia kata jika 1000 orang lelaki. So bila 1000 orang, makanya kita tahu ini adalah N. Sebab dia kata bilangan total yang kita nak ambil sampel dalam tu lah. Okey, cari min dan sisian piawai bagi bilangan lelaki dewasa yang gemar menonton bola sepak. So dia nak kira min dan sisian piawai. Okey, so first of all kita tahu P. Kalau dah tahu P, automatically kita boleh kira Q. So which is 1 tolak 3/5 lah. So kamu akan dapat 2/5 untuk Q. So terus saja untuk dapatkan min adalah N darab P. Okey, gantikan, cikgu tak tunjuk dah yang ni. Kemudian yang kedua pun sama, variance dia nak min dan sisian piawai saja kan. So bila sisian piawai maksudnya puncakan kuasa 2 NPQ. So masukkan dalam formula, maklumat semua cikgu dah bagi dah kat atas. So tolong cikgu kira lah. Alright. So kita go through pada subtopik seterusnya, which is menyelesaikan masalah yang menyebabkan taburan binomial. Okay, latihan Kediri 59 ni. Okay. So 7 orang pelajar di sebuah universiti tempatan memohon beasiswa yayasan negeri masing-masing. Kebarangkalian bahawa setiap pelajar akan berjaya mendapat beasiswa. Okay, ini kejayaan kita. So bila kita state kejayaan, okay, maksudnya P kita yang dapat cikgu state kat sini, P dapat beasiswa. Okay, beasiswa. Okay, beasiswa cikgu state kat sini adalah 1/3. So maksudnya kat sini P yang tak dapat beasiswa, sebab nak ingat senang adalah 2/3 lah, sebab 1 tolak 1/3 kamu akan dapat 2/3. Okey, so dia kata yang pertama cari kebarangkalian bahawa yang pertama A nya semua pelajar berjaya mendapat beasiswa. So bila semua berjaya maksudnya PX sama dengan 7. Kenapa 7? Sebab 7 orang pelajar ini yang memohon. Jadi yang kita masukkan dalam formula, which is formula dia ni, NCR P kuasa R Q kuasa N tolak R. P ini adalah kejayaan, which is kat sini kejayaan kita adalah yang dapat beasiswa lah. Okey, beasiswa. Okey, yang Q ini adalah yang tak dapat beasiswa, which is kegagalan lah. Okey, dalam taburan kebarangkalian kita guna biasa P dengan Q. Okey, so PI sama 7 maksudnya 7C 7. Okey, kemudian 1/3 kuasa 7 darab dengan 2/3 kuasa kosong. Kenapa kosong? Sebab 7 tolak 7 tolak 7. Maka dapat kosong lah. So tekan kalkulator, dapatlah jawapan. So tolong yang ni cikgu nak kamu tekan kalkulator. Okey, so untuk yang B pula, okey, B pula dia kata hanya 2 orang pelajar saja mendapat beasiswa. So hanya 2 orang pelajar maksudnya dia memastikan 2, bukan sekurang-kurangnya 2-nya tak. So maksudnya PX sama dengan 2, which is 7C2. Okey, 2 ni maksudnya R kita berapa yang kita nak. Jadi 1/3 kuasa 2, 2/3 jadi 7 tolak 2 jadi 5. Sebab rumus kita ni N tolak R. So kamu akan dapatlah. So boleh semak jawapan dia dekat belakang. Okey. Okey. So kemudian dia kata C pula. Okey, C nya selebih-lebihnya 2 orang pelajar mendapat beasiswa. Selebih-lebihnya ni maksudnya
paling banyak. Paling banyaknya adalah 2. 1 tak apa, tak dapat pun tak apa. 2 tak apa, tapi tak boleh lebih daripada 2. So maksudnya kita tahu sama ada Px sama kosong atau bila atau kita tambah Px sama dengan 1 atau Px sama dengan 2. So kamu kena kira satu-satu lah. Okey, masukkan Px sama kosong. Jadi N 7C kosong 1/3 kuasa kosong. Jadi 2/3, 7 tak kosong, 7 lah kan. Okey, ini settle untuk X sama 1. So tambah pula, cikgu letak kat bawah. Okey, untuk Px sama 1 pula. So jadi 7C1 1/3 kuasa 1 darab 2/3, 7 tolak 1, 6 lah. Okey, ini Px sama 1. Kemudian tambah lagi last kali 7C2 1/3 kuasa 2 2/3, 7 tolak 2, 5. So 5. So boleh tekan kalkulator, dapatlah jawapan dia. So cikgu nak kamu semak jawapan kamu dapat berapa kat sini lah. Alright. So cikgu nak masuk sikit lagi, which is taburan normal. Okay, tadi kita belajar semua yang sebelum ini, yang sebelum minggu exam, pemboleh ubah rawak diskrit. Kemudian kita masuk taburan kebarangkalian yang bentuk gambar rajah, pokok. Kemudian kita sekarang ni kita masuk pada taburan binomial, which is ada mean, variance dan sistem piawai. Dan now kita masuk kepada pemboleh ubah rawak selanjar, which is taburan normal. Okey. So untuk taburan normal, ciri-ciri graf taburan, kamu kena faham dulu apa yang dinamakan taburan normal lah. Okey. Taburan normal ialah suatu fungsi kebarangkalian bagi suatu pemboleh ubah rawak selanjar. Okey, ini dah masuk selanjar lah. Okey, taburan adalah bersimetri. So bila sebut bersimetri, maksudnya kalau suatu graf simetri, maksudnya cikgu boleh bahagi dua. Ni maksudnya luas di sini sama dengan luas sini. Ini maksudnya simetri. Dengan kebaikan, data terkumpul di bahagian tengah ialah berhampiran dengan mean. Okey, maksudnya kat sini dikata tengah-tengah ni adalah mean, median, mode. Nilai yang sama. Okey, kebarangkalian bagi data pula semakin berkurang apabila menjauhi mean. Okey, ni sebabnya tak ada apalah. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan graf bagi fungsi taburan normal. Berdasarkan rajah didapati bahawa sebab dia membahagi tengah-tengah, so kita boleh bagi tahu mean sama dengan median sama dengan mode. Okey, graf bersimetri pada pusat taburan normal. Okey, simetri ni lah. Okey, simetri ni boleh bahagikan dua maksud dia. So 50% daripada nilai data kurang daripada mean, maksudnya sebelah sini 50%, sebelah sini 50%. Kurang daripada mean, lebih daripada mean. Itu maksudnya. So, ciri-ciri penting bagi graf fungsi taburan normal seperti berikut. Lengkung berbentuk loceng. So, ini adalah bentuk loceng lah. So, kena buat betul-betul. Dan bersimetri pada garis tegak. Okey, so simetri tegak dengan yang mana tegak ni adalah nilai mean. So, lengkung mempunyai nilai maksimum. So, nilai maksimum dia adalah berada pada nilai mean. Okey, mean membahagikan luas. So, dia bahagi luas kepada dua ni. Maksudnya, kedua-dua hujung lengkung graf melanjut secara tidak terhingga. So, nampak tak graf kita naik macam band ni. Kemudian, okey, hujung ini dengan hujung ini tak sentuh pada paksi X. That's why dia kata kedua-dua hujung lengkung graf melanjut secara tidak terhingga. So, tak approach pada paksi X. So, jumlah luas di bawah graf yang bersamaan dengan jumlah kebarangkalian bagi semua kesudahan ialah 1 unit. Okey, so jumlah luas graf ini kenapa 1? Sebab kebarangkalian, okey, kebarangkalian kita adalah nilai 1. So, secara amnya, tanda taburan normal bagi pemboleh ubah X ditulis X menghampiri normal, which is mean dengan standard deviation tadi. Okey, variance dengan standard deviation lah. Okey, so cuma kamu kena tahu bahawasanya kalau diberi dalam simbol macam ni, which is ini adalah refer kepada mean, ini adalah refer pada variance. Okey, variance ada punca kuasa, ada kuasa 2. Kalau standard deviation, dia tak ada kuasa 2 kat atas ni.
Okey, sisian piawai tak ada kuasa 2. Okey, so itu sedikitlah berkaitan dengan taburan normal. Okey, so kita masuk pada apa itu taburan normal dulu. Cikgu tak mau detail sebabnya cikgu nak cerita je dulu. So untuk for the next class baru cikgu macam mana nak menentukan kebarangkalian ni. Okey. So hari ni just untuk yang taburan normal cikgu nak terangkan dulu je. Okey, so taburan normal piawai X menghampiri N min tadi cikgu dah terang dah yang ni apa dengan min dan sisian piawai ialah dipiawakan kepada pemboleh ubah rawat selanjar dengan min kosong dan sisian piawai ni 1. So dia beritahu bila taburan normal piawai min kita kosong dan sisian piawai dia 1 menggunakan rumus Z tolak min per sisian piawai. So ini rumus kita kena tahu. Okey. So tengok contoh 14. Rajah sebelah menunjukkan graf bagi fungsi taburan normal yang bersimetri pada X sama 35. So bila dikata simetri, maksudnya kita tahu automatically dia adalah min sebab bersimetri tengah-tengahnya adalah 35. So yang pertama dia kata nyatakan nilai min. So daripada sini terus tahu nilai minnya adalah 35. Okey. Alright. So dia kata ungkapkan rantau berlorek dalam tata tanda kebarangkalian. Okay, bila dalam bentuk tata tanda kebarangkalian, okay, dia berada di antara ni. Bila di antara, tak boleh kurang daripada 28 dan tak boleh lebih 42. So, maksudnya simbol kita yang ni lah. Okay, tak boleh kurang daripada 28. Maksudnya, X lagi besar lah. Sebab ke kanan lagi besar. So, makin besarnya 42. So, tak boleh lebih. So, inilah dia punya tata tanda dalam bentuk kebarangkalian. Okey. Kenapa cikgu kebarangkalian dia tak ada equal? So selalunya kalau ada equal tu baru tengok pada soalan. Kalau tidak just letak tanpa ada equal. Okey, untuk kebarangkalian. Okey, C, cari kebarangkalian rantau berlorek jika kebarangkalian rantau berlorek ialah 0.64. Cari PX kurang daripada 28. Okey. So, kurang daripada 28. So, makanya kita masuk ke dalam formula kita X tolak min per sisian piawai. Okey. So, X kita adalah 2. Kita punya X ni adalah dia kata mana? 28. Okey, kita sambung balik tadi. Oleh mana tadi jika kebarangkalian rantau berlorek, maksudnya kat sini kejap cikgu bandam maksudnya kat sini dia dah bagi dah kebarangkalian bagi yang berlorek ini adalah 0.64. Okey, kita tahu satu graf ini adalah 1. Dia nak yang kurang pada sini. Maksudnya kalau cikgu kata A tambah dengan B tambah dengan 0.64, so jawapannya kamu akan dapat 1. Makanya kalau kita nak dapat A, sebab dia kata kurang daripada 28, jadi kita nak yang ni, yang A ni. Maksudnya 1 tolak dengan 0.64, so kita akan dapat yang ni, tapi kena bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab nilai B ni adalah sama dengan A. So, bila kita ada 1 tolak 0.64, sekejap cikgu kira 1 tolak 0.64, kamu akan dapat 0.36. Okay, 0.36 ni adalah luas bagi A dan B. So, sebab A dan B ni adalah sama luas. Kalau kita tengok sekejap cikgu padam ni. Kalau kita tengok ni, okay, nampak? So, dia punya luas sama. Dia punya mana tadi? Sorry. Okay. So, dia punya luas ini sama. Okay. Sebab dia tengah-tengah ni simetri. Jadinya, 0.36 kita dapat ni kena bahagi dengan 2. So, makanya kebarangkalian yang kurang daripada 28 adalah 0.18. Okay, so the last one, okay, untuk menentukan dan mentafsir skor piawai Z, sebarang pemboleh ubah rawat selanjar X bagi suatu taburan normal dengan min dan sisian piawai oleh
simbol ni, sistem piawai boleh dipiawaikan kepada pemboleh ubah rawat selanjang Z dengan rumusan ni cikgu dah bagi tahu dah. Okey. X tolak min per standard deviation sistem piawai. Okey. Selagi kita tak guna tak ada yang berkaitan, selagi tu kita boleh guna konsep yang kita faham, macam contoh yang ni lah. Okey, so tengok contoh 16. Apa perbezaan contoh 14 dengan 16? Okey, suatu pemboleh ubah rawat selanjang X bertaburan norma dengan min. So dia bagi dah minnya adalah 30. Okey, sisian piawainya adalah 8. Okey, cari skor Z jika X sama dengan 42. So kita tahu X dia bagi 42. Sebab dia kata X 42. So kita tolak X tolak min. Min kita 30. Jadi 42 tolak 30 per 8 bagi dia punya sistem piawainya 8. So Z kita dapatlah 1.5. Sebab dia kata nak cari skor Z saja. Okey. Yang B kemudian dia kata diberi tinggi bangunan sebuah pekan bertaburan secara normal dengan min 23 dan varian 25. Okey, ingat bila varian simbol dia kuasa 2, sistem piawai ada 1 je. Okey, so kena tahu yang ni. Okey, cari tinggi bangunan jika skor Z ialah skor piawai ialah 0.213. So skor piawai ni maksudnya skor Z lah. Okey, so first of all macam cikgu kata tadi, bila kuasa 2 kena cari punca kuasa 2 dia. Sebab kita nak guna adalah sisian piawai. X tolak min per sisian piawai. So makanya Z sama dengan X tolak min per sisian piawai. So X kita yang kita nak cari, sebab soalan kata cari tinggi bangunan. Okay, yang diberinya adalah Z which is 0.213. So masukkan X tolak min which is 23 per dengan 5 sistem piawai. So dapatlah X. So ini adalah persamaan linear saja. So untuk kelas hari ini sampai sini saja. For the next class, cikgu akan bagi tahu menentukan kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan norma. So kita akan habiskan page 12, 13, 14 untuk kelas hari Rabu nantilah. Okey, so itu saja daripada cikgu. So assalamualaikum dan jangan lupa buat latihan yang cikgu set tadi lah. So yang taburan norma hari ni cikgu terang dulu apa maksudnya saja. Okey, so itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.